Assalamualaikum dan salam Malaysia Bandani. Hari ini hari Khamis bersamaan dengan 6 Julai 2023 dan yang pastinya kami akan kongsikan pelbagai informatif untuk menjayakan ataupun berbincang dengan lebih lanjut mengenai ini warisan kita, melestarikan perpaduan. Bersama dengan saya, tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan tetamu dalam program Ruang Bicara pada hari ini, Encik Muhammad Sobri Mat Daud selaku Setiausaha Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa Kementerian Perpaduan Negara. Apa khabar Cik Sobri? Baik, Alhamdulillah. Sihat-sihat hendaknya? InsyaAllah, terima kasih. Okey. Alhamdulillah. Cik Sobri, boleh ceritakan sikit tentang latar belakang apakah ini warisan kita melestarikan perpaduan itu? Silakan. Okey, terima kasih Zan. Dan terima kasih juga bagi pihak Kementerian Perpaduan Negara kerana memberi ruang untuk saya berkongsi apa yang Kementerian Perpaduan Negara laksanakan pada ketika ini. Jadi sebelum kita pergi kepada ini warisan kita, melestarikan perpaduan, saya ingin berkongsi sedikit latar belakang dari mana munculnya ini warisan kita, melestarikan perpaduan. Sebenarnya inisiatif Kementerian Perpaduan Negara ni bermula setelah Kementerian Perpaduan ditubuhkan. Ditubuhkan pada 2020, baru saja lagi. Kementerian kita ni masih muda, setahun jagung. Setelah ditubuhkan, kementerian mula merangka, merancang, kita gubal satu dasar, dasar perpaduan negara. Daripada dasar tersebut, kita beri fokus kepada 3 perkara utama yang perlu diberi tumpuan. Yang pertama, bagaimana nak tingkatkan semangat jati diri, patriotisme, sayangkan, cintakan negara dalam diri setiap individu masyarakat Malaysia ini. Itu teras yang pertama yang ingin kita capai. Yang kedua, bagaimana kita nak bentuk identiti nasional. Negara kita yang pelbagai kaum ini, kita nak bentuk jadikan satu identiti yang sangat menarik di mata dunia. Dan yang ketiga, perlu kita beri tumpuan juga, ekosistem perpaduan ini perlu kukuh dari setiap segi. Bagaimana kita nak mantapkan sistem support. Ada fasiliti untuk memberi ruang kepada seluruh masyarakat. Tapak integrasi, menyediakan tapak integrasi ataupun tapak interaksi sosial supaya mereka dapat berkumpul satu tempat, berinteraksi, saling kenal mengenali. Jadi, saya balik pada teras yang pertama tadi, bagaimana kita nak tingkatkan semangat jati diri individu masyarakat Malaysia ini. Daripada situ, kita kita rangka satu kerangka perpaduan Malaysia Madani. Kita rangka satu framework, kerangka perpaduan Malaysia Madani yang mana kita bagi kepada 3 kluster program. Sebab program kita laksanakan banyak. Banyak sangat program kita susun 3 kluster. Semarak kenegaraan untuk tingkatkan semangat jati diri, semangat maknanya sayangkan negara, cintakan negara, patriotik masyarakat kita. Yang kedua, semarak semarak perpaduan. Bagaimana kita nak wawakan, semarakkan nilai-nilai perpaduan di kalangan masyarakat. Yang ketiga, ekosistem tadi kita nak mantapkan komuniti kita. Kita namakan komuniti rahmah yang saling menyokong antara satu sama lain. Jadi di bawah teras yang pertama tadi, maka terhasillah satu program yang antara salah satunya ini warisan kita. Maknanya kita nak memberi kesedaran, pengetahuan kepada generasi muda khususnya, supaya mereka sedar bahawa setiap kaum, setiap etnik yang ada dalam negara kita mempunyai warisan tersendiri. Warisan ini termasuklah adat budaya, kesenian, makanan tradisi, pakaian tradisi, alat muziknya. Masing-masing mempunyai warisan tersendiri. Yang mana warisan ini perlu kita warisi kepada generasi yang akan datang, supaya apa yang kita banggakan pada ketika ini dengan adanya warisan kita ni daripada nenek moyang kita dapat kita bawa kepada generasi yang akan datang. Itulah dia punya flow, dari mana datangnya
ini warisan kita. Supaya generasi muda berbangga menjadi rakyat Malaysia. Ya. Saya sebenarnya tertarik dengan tadi kenyataan daripada Cik Sobri yang mengatakan salah satu daripadanya untuk tingkatkan semangat patriotisme. Kita tahu macam sekarang ni generasi muda ni mereka merupakan antara barisan hadapan selepas ini untuk mentadbir negara. Tetapi ada juga kadang tu kita culas ataupun kita kurang memberikan tumpuan kepada aspek ini. Jadi saya kira dengan penganjuran acara ini secara tidak langsung kita memupuk semula semangat patriotisme itu sendiri. Bagaimana? Betul. Saya ingin review balik. Baru saja kita laksanakan sambutan Minggu Perpaduan Negara yang mana Duli Yang Maha Mulia sendiri rasmikan, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sendiri rasmikan, dan Tuanku sendiri menyebut perpaduan ini aset kepada negara akan datang, dan juga perpaduan sepatutnya bermula daripada rumah. Bermaksud keluarga perlu terapkan kepada anak-anak nilai perpaduan sejak dari awal usia. Maknanya generasi muda perlu diterapkan. Jadi memang sekarang ini generasi muda kebanyakannya mereka lebih kepada dunia mereka yang dipengaruhi gadget, digital, media sosial. Kalau kita tak kawal, mereka akan hanyut dalam situasi gadget mereka itu. Cuma kita cuba bawa mereka ini supaya mereka turut dalam keadaan mereka menguasai teknologi. Mereka juga sedar bahawa adanya warisan yang perlu mereka junjung. That's why pada masa ini kementerian diperkukuhkan lagi dengan kemasukan Jabatan Muzium Malaysia, Arkib Negara Malaysia, Perpustakaan Negara dah masuk ke bawah Kementerian Perpaduan Negara. Selain daripada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, kita semakin kuat. Kita buat program yang merentasi pelbagai generasi, golongan muda. Contoh macam muzium, kita cuba nak rejuvenate, meremajakan apa yang muzium bagi kepada anak muda supaya mereka lebih berminat. Kalau dulu pergi ke muzium, kita kena pergi tengok baru dapat tahu apa muzium sediakan. Sekarang kita cuba bawa muzium kepada mereka supaya mereka lebih berminat. Guna digitalizekan perkhidmatan muzium. Jadi supaya mereka sedar bahawa kita setiap kaum, semua kaum yang ada ni mempunyai warisan yang tersendiri yang perlu mereka junjung. Mereka bangga dengan warisan. Sebab melalui warisan inilah membuktikan bahawa negara kita pernah wujud dalam satu keupayaan yang boleh dibanggakan. Satu budaya berdasar ketamadunan. Berdasarkan satu tamadun yang kukuh, terbinanya sebuah negara. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang negara kita ada. Jadi harap generasi muda especially mereka merasa bangga apa yang mereka ada dalam negara kita, dan mereka kekalkanlah melalui generasi ini bawa kepada generasi yang akan datang lah. Dan sedikit saya nak tambah, sebenarnya saya banyak lagi soalan ni. Cuma penjelasan daripada Cik Sobri ni, kalau kita tahu sekarang generasi muda ni, kalau kita bercakap tentang sejarah, mereka kurangnya pengetahuan, kurangnya penghayatan, dan ada juga yang tak tahu tentang latar belakang bagaimana perwira kita dulu orang kata tu berhempas pulas untuk mempertahankan negara kita. Adakah itu salah satu sebab yang menyebabkan mereka ini kekurangan ataupun terhadap penghayatan patriotisme itu sendiri? Betul lah, antara faktornya yang saya sebutkan tadi, antaranya inilah. Dia punya dunia. Kalau kita tak bimbing mereka, that's why program yang kita anjurkan ini untuk membawa mereka. Membawa mereka, kita buat program ini warisan kita, bukan sahaja di satu tempat yang pada 7 hingga 9 hari bulan ini, kita laksanakan program ini di seluruh negara. Di seluruh negara. Yang mana pengisian program ini ada yang bersesuaian dengan generasi muda dan ada juga yang mengikut golongan senior. Masing-masing ada lapisan usia boleh menyertai program dalam ini warisan kita. So kita harap sertailah, hadirlah kepada program ini warisan kita ini, yang mana contohnya kalau permainan tradisional, golongan muda akan dapat merasai, dapat cuba. Contoh congkak, ramai dah tak tahu nak main kan. Contoh congkak, baling selipar, ramai dah yang tak tahu. Jadi bila hadir ke tempat-tempat program yang kita adakan ini, mereka dapat cuba, mereka
boleh tahu nenek moyang punya permainan dulu macam ini. Itulah. So kita boleh bawa mereka ke program ini. Okey. Bagaimana peranan yang dimainkan oleh Kementerian Perpaduan sendiri dalam melaksanakan ini warisan kita? Okey. Sebenarnya Zahan, saya nak highlight lagi sekali, perpaduan ini bukan di bahu Kementerian Perpaduan sahaja sebenarnya. Jadi kita kena berkolaborasi dengan berbagai kementerian untuk melaksanakan program. Dan bukan sahaja agensi-agensi kerajaan, kita juga bekerjasama, berkolaborasi strategik dengan pihak NGO. NGO kita laksanakan program. Dan untuk ini warisan kita juga menyediakan satu insentif grant kepada NGO yang ingin melaksanakan program. Mereka boleh cuba mengemukakan kertas cadangan kepada kementerian, kita boleh timbang dan boleh bantu dari segi keuangan sedikit grant untuk mereka laksanakan program. Dan dari segi saya ingin highlightkan juga untuk generasi-generasi muda ini, actually di peringkat sekolah, peringkat universiti kita ada satu platform. Kita namakan Kelab Rukun Negara. Sekretariat Rukun Negara di peringkat universiti. Jadi kita bekerjasama dengan pihak-pihak KPM, dengan pihak universiti untuk menganjurkan program yang sempurna ini yang boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan ini untuk meningkatkan jati diri dan juga semangat cintakan negara. Okey. Saya nak kongsikan bersama dengan penonton. Kalau kita boleh lihat sini, ini adalah poster, Cik Sobri. Ya, untuk program. Mengenai ini warisan kita yang akan bermula esok, Cik Sobri. Esok dah bermula. Sehingga 9 Julai. Bertempat di tingkat bawah, Westcourt IOC City Mall. IOI City Mall. IOI City Mall. Kalau saya tengok sebenarnya pelbagai aktiviti yang bakal dianjurkan, saya bacakan sedikit. Antaranya adalah pameran reruai agensi permainan tradisional. Ada congkak sekali lah. Ada. Nanti saya boleh join. Demonstrasi mencanting batik, aktiviti rumah etnik. Pertandingan mewarna kanak-kanak, ekspresi pantun Melayu, persembahan kebudayaan, Boria Perpaduan. Menarik Boria ni. Kita dah lama tak lihat Boria. Dah lama tak dengar. Pertandingan busana tradisional kanak-kanak, seni warisan randai dan cabutan bertuah. Cabutan bertuah ni yang kita highlight sikit lah. Masing-masing menunggu yang itu. Sebenarnya saya nak highlight, satu yang saya nak highlight aktiviti rumah etnik dekat sini. Actually kita bawa etnik yang dah semakin hilang. Dah makin lama makin kecil saiz jumlahnya. Contoh yang kat sini kita akan bawakan Ceti. Etnik Ceti. Kita dah pernah pergi ke Melaka. Baru je kita pergi Melaka tengok apa yang masyarakat Ceti ini, dia punya kesenian, warisan yang mereka ada. Tarian mereka, permainan, masakan. Ceti kita akan bawa ke sini. Portugis pun ada. Macam mana masyarakat Portugis dengan kebudayaan dan juga warisan mereka. Baba Nyonya kita akan bawa. Masyarakat Siam kita akan bawa juga ke sini. Dan salah satu etnik orang asli, Meh Meri, akan kita bawa ke sini. Jadi untuk mengenali lebih dekat etnik-etnik yang dah hampir hilang ini, kita cuba bawa. Jadi semua orang, generasi muda, generasi lama boleh datang, tengoklah apa warisan budaya etnik yang semakin hilang ini. InsyaAllah lepas ini etnik ni akan lebih disemarakkan dia punya budaya dia. Saya nak tanya sikit, apa yang dimasukkan dengan seni warisan randai? Ini daripada Negeri Sembilan sebenarnya. Ini adat Negeri Sembilan. Dia punya persembahan sketsa berbentuk humor sikit. Adat Negeri Sembilan lah. Dalam bentuk lawak jenaka. Dulu dia ada tajuk Kobau dan Lopeh. Dia ada sketsa humor yang menunjukkan adat warisan Negeri Sembilan. Datanglah untuk tengok secara lebih dekat adat-adat Negeri Sembilan. Kalau kita tengok daripada senarai antara program yang akan dianjurkan tu, kita tengok ada pelbagai. Maknanya bukan hanya fokusan kepada satu atau dua, ada pelbagai. Jadi Cik Sobri, kalau kita cakap tentang sesuatu acara ataupun karnival ni, yang pastinya ramai mungkin tertanya, apakah antara kelainan yang ditampilkan? Ini. So, satunya of course kepelbagaian kaum kita highlightkan, kepelbagaian kita bawa. Dan yang special saya ingin sebutkan lagi tadi, yang
etnik ni yang semakin kurang. So kita dapat kenali. Kita dapat kenali balik yang semakin hilang ini, kita bawa. Contoh hari tu kita pergi ke Sarawak. Sarawak lagi banyak dia punya etnik, lebih 30. Yang saya sendiri pun tak pernah dengar nama etnik tersebut. Jadi bila kita pergi kita dapat tahu. Vai macam-macam. So istimewanya etnik-etnik yang kita dah semakin lupa, semakin hilang ini dapat kita kenali balik. Kalau kebiasaannya kita dihidangkan dengan tradisional masyarakat Cina, Melayu, India yang utamanya. So ini kita cuba cungkil balik etnik-etnik yang minoriti ini. So apa budaya orang asli yang mereka sanjung, warisan yang mereka ada. So lebih nampak kemeriahan yang boleh kita banggakan warisan kita ini untuk generasi muda khususnya. Jadi saya sebenarnya kalau saya secara peribadi kalau saya pergi kepada acara-acara yang begini, saya akan cari apakah antara makanan tradisi, benda yang kita tak pernah rasa. Mesti orang tanya-tanya, oh kalau Portugis makanan tradisi begini, kalau contoh adanya Iban begini. Jadi adakah juga boleh cuba makan. Ada mengikut etnik yang hadir, yang ada pada ketika ini 3 hari ini, boleh cuba makanan tradisional. Dan boleh juga cuba apalagi yang mencanting batik tadi kan. Boleh cuba. So saya sendiri pun rasa nak cuba juga. Saya pun belum pernah tengok lagi masyarakat Portugis punya masakan. Kita cuba di sini nanti. Okey. Dan kalau kita bercakap tentang acara yang bakal berlangsung ini, kita tengok pelbagai aktiviti yang akan dianjurkan. Jadi atas dasar penganjuran acara ini, apakah agaknya manfaat yang akan diperolehi kepada mereka yang hadir nanti? Okey. Seperti yang telah saya sebutkan tadi kan, mereka akan lebih mengenali. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul. So kita buat untuk perpaduan. So bila kita mengenali etnik yang berbeza, perpaduan dalam kepelbagaian kita sebenarnya. Bila kita mengenali dengan lebih dekat, kita mengenali, kita akan rasa lebih hormat pada kaum lain selain daripada kaum kita. Kita hormat dan kita menerima kepelbagaian yang kita ada ini. Dan kita lebih rasa bangga, walaupun kita berbeza, adat, budaya, agama, bahasa kita berbeza, tapi kita boleh hidup dalam suasana yang harmoni. So inilah kebanggaan kita. Jadi bila mereka pergi melihat kepelbagaian ini, rasa bangga itu akan lebih disemarakkan. Itu tujuan kita. Khususnya golongan muda lah, yang mereka sudah hampir tidak didedahkan dengan warisan-warisan lama ini. Kita nak sangat supaya golongan muda dapat menyertai. Kalau Cik Sobri boleh kongsikan bersama dengan penonton, kenapakah tema ini warisan kita melestarikan perpaduan itu dipilih? Okey, sebenarnya Kementerian Perpaduan Negara, kita pun ada sebenarnya Jabatan Warisan. Di bawah MOTEK, di bawah Kementerian Pelancongan ada Jabatan Warisan yang peranannya adalah untuk memelihara dan memulihara warisan. Cuma di Kementerian Perpaduan, kita jadikan warisan kita ini untuk mengukuhkan lagi perpaduan. Itu beza skop antara kita. Jadi itulah kita gali, kita cari warisan-warisan lama yang ada ini untuk kita sama-sama raikan, sama-sama rasai kebanggaan bersama. Itulah kita letakkan melestarikan untuk mengukuhkan, mengekalkan perpaduan ini melalui warisan yang kita ada ini. Itulah dia punya maksud. Okey, kita bercakap pula dari aspek penambahbaikan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perpaduan sendiri dalam mengekalkan kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat secara keseluruhannya. Bagaimana, Cik Sobri? Penambahbaikan sebenarnya Zahan, kita pertamanya bila tertubuhnya kementerian, kita dah gubal dasar, kita dah ada garis panduan. Sebelum ini tak ada dasar. Tak ada dasar perpaduan negara. Cuma elemen perpaduan ini diselitkan dalam dasar-dasar yang sedia ada saja. Dasar sosial negara ada elemen perpaduan. Dasar pendidikan kita selitkan elemen perpaduan. Bila tertubuhnya Kementerian Perpaduan Negara, kita cuba mantapkan lagi agenda perpaduan, kita hasilkan dasar perpaduan negara. Dan kita kukuhkan jentera-jentera perpaduan yang ada ini dengan pelan-pelan tindakan
pemerkasaan. Sebenarnya di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, kita ada jentera utama kita kawasan rukun tetangga. Jadi kita cuba tambah baik peranan komuniti rukun tetangga ini, kita hasilkan pelan pemerkasaan peranan rukun kawasan rukun tetangga supaya mereka dapat main peranan dengan lebih berkesan lagi mengikut keperluan semasa lah. KRT, Zahra pernah dengar tak? KRT, kawasan rukun tetangga. Jadi mereka inilah yang melaksanakan mengadakan program yang berbentuk perpaduan di peringkat komuniti. Jadi kita sentiasa melaksanakan penambahbaikan bentuk program itu sendiri supaya lebih sesuai dengan keperluan masyarakat semasa, supaya lebih menarik penyertaan lebih ramai. Begitu juga di peringkat universiti dan juga sekolah yang saya sebutkan tadi, KRN, Kelab Rukun Negara, Sekretariat Rukun Negara. Kita sentiasa tambah baik program supaya dapat menarik minat golongan pelajar di sekolah dan juga universiti. Itu antara penambahbaikan. Dan juga satu lagi, kita ada tabika perpaduan. Di bawah kementerian ada sejumlah 1,781 kelas tabika di seluruh negara. Dan kita telah hasilkan modul rukun negara di peringkat tabika. Kita nak terapkan anak-anak kecil awal usia ini dengan elemen perpaduan. Supaya daripada awal usia, mereka dah mula didedahkan dengan mereka dah maklum tentang negara kita pelbagai kaum. Dan kita perlu berkomunikasi, berkawan dengan pelbagai kaum. Jadi kita dah tambah baik modul tabika perpaduan. Dan kita sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk kepelbagaian program-program di peringkat komuniti lah. Baik. Cik Sobri, kita akan sambung lagi. Okey. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah. Kita berehat seketika, terus setia bersama dengan kami di Ruang Bicara. Kembali bersama dengan kami dalam program Ruang Bicara, membicarakan mengenai ini warisan kita, melestarikan perpaduan, dan masih lagi bersama dengan Encik Sobri. Cik Sobri, kalau kita bercakap tentang perpaduan, kalau boleh kita lihat yang begitu jelas, setiap kali perayaan di Malaysia sendiri, kita boleh nampak perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Saya rasa itu adalah salah satu faktor yang orang kata mengeratkan lagi hubungan di antara satu sama lain. Bagaimana Cik Sobri? Betul lah. Perayaan, sebenarnya itulah sebenarnya kita namakan moment of unity. Sebab kita nak cari perpaduan yang betul-betul 100% perpaduan, sukar. Cuma kita dapat cari adalah moment of unity. Bila ada perayaan, selamat tahun baru Cina, Deepawali. So kemeriahan tu kita rasa bersama. So moment of unity inilah kita ingin perbanyakkan. Bukan saja di perayaan-perayaan, melalui program yang kita buat, ini kita anggap perayaan juga. Ini warisan kita sebagai moment of unity. Jadi kita dapat gunakan platform tersebut untuk meraihkan kepelbagaian yang kita ada ni. You dengan budaya awak, dengan budaya awak, saya dengan budaya saya. Jadi kita gabung. Saya cuba nak relate dengan satu contoh dalam kepelbagaian ini, satu simfoni muzik. Katalah kita gabung satu muzik yang mana dalam muzik tersebut ada muzik tradisional India, muzik tradisional Melayu, muzik tradisional Cina. Kita gabungan. Bila kita gabungkan muzik dengan gubahan yang menarik, sama-sama kita rasa bangga. Itulah kita. Itulah Malaysia. Yang mana uniknya, menariknya bila kita gabung bersama-sama. Jadi itu muzik contohnya. So mungkin kalau kita buat satu contoh, kalau di Kelantan dia ada pasukan tim DK Barat. Selalunya kita tengok DK Barat Melayu je lah. Melayu, Kelantan. Cuba kita gabung Cina, Melayu, India, Siam, semua ada dalam satu tim DK Barat. Jadi kita raihkan kepelbagaian itu. Bukan kata semata-mata musim perayaan. Itulah namanya moment of unity yang perlu kita perbanyakkan. That's why lah kementerian ni dia program base. Jadi perpaduan ni program base. Kita banyakkan program sebagai tapak interaksi sosial tadi. So itulah kita cuba perbanyakkan. Dasar kita dah hasilkan. Pelan-pelan tindakan, pelan pemerkasaan telah kita hasilkan. Sekarang kita cuba gerakkan, pelbagaikan tapak-tapak integrasi ini untuk create lebih banyak
moment of unity. Ya. Dan kadang-kadang kalau kita bercakap tentang dalam kita mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat kita, ada juga yang orang kata tu yang mencetuskan sedikit rasa kenyataan berbau perkauman. Terutamanya di platform media sosial terutamanya. Betul. Kadang-kadang kita tengok komen mereka itu, kalau kita baca tu kita dah boleh rasakan memang mempunyai niat untuk memecah belahkan. Bagaimana? Itulah maknanya yang mencetuskan tu belum diberi pendedahan, belum diberi kesedaran, penghayatan. Cintakan negara tak ada. Kalau dia cintakan negara, dia tak akan rasa orang lain tu teruk. Maknanya dia perlu kutuk, tak ada rasa dengki. Kita perlu beri pendedahan kepada golongan-golongan inilah. Jadi di kementerian sebenarnya untuk handle isu, kita kata isu lah isu contohnya kenyataan berbau perkauman, kenyataan yang menyentuh tentang agama, kenyataan yang menyentuh tentang institusi diraja. So kita di kementerian dan juga Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, kita ada membuat pemantauan. Kita membuat pemantauan melalui, kita namakan sistem e-sepakat. Dalam sistem e-sepakat ini, melalui jentera perpaduan yang kita ada sehingga ke peringkat komuniti, Perpaduan Negeri, Jabatan Perpaduan Daerah, KRT, AJK, KRT, ahli-ahli KRT semua, mereka ni sebenarnya memerhati masyarakat yang singgah ke akar umbi. Bila berlakunya satu individu ataupun satu minority group yang mencetuskan yang boleh mencetuskan perselisihan faham, mereka terus melaporkan melalui sistem yang kita ada sepakat tadi. Jadi daripada situ, Kementerian Jabatan Perpaduan Negara di peringkat ibu pejabat menilai laporan yang diterima, dan kita ada satu mediator community yang memainkan peranan sebagai orang tengah. Bila berlaku je perselisihan ataupun perkara yang boleh mencetuskan pergaduhan, perselisihan faham, mediator community ini sebagai langkah awal mereka turun untuk meleraikan isu-isu yang mungkin boleh menimbulkan pergaduhan. Jadi inilah antara jentera yang kita ada di peringkat komuniti, mediator community ini mereka turun sekiranya belum selesai, tak mampu atau semakin nampak ada potensi untuk merebak isu tersebut, barulah kita akan bawa kepada peringkat penguatkuasaan selanjutnya lah, pihak polis. Jadi kita serah pada pihak polis. Sebagai langkah awal supaya tak merebak, kita ada mediator community. Itulah yang saya nak maklumkan. Jadi di peringkat komuniti, insya-Allah kita ada untuk menangani cyber terupa ke apa, kita akan dapat trace mereka ini. Dan acap kali kita mendengar orang kata bersatu teguh, bercerai roboh. Mungkin kurangnya penghayatan terhadap erti ataupun maksud sebenar kepada ungkapan tersebut. Itulah program-program inilah yang kita laksanakan inilah matlamat dan objektifnya untuk bersatu padu lah sebenarnya. Jadi kita sebenarnya pelbagai, bukan sahaja ini warisan kita. Saya bagi lagi contoh program lain yang untuk memupuk supaya kita bersatu padu, tidak ada perceraian antara kaum ini. Kita adakan satu lagi program sukan unity. Kita nampak sukan ni satu elemen yang besar peranan dia dan kepada perpaduan. Dan sukan juga, kalau saya boleh kongsikan juga, sebenarnya sukan ini secara tidak langsung juga menyatukan rakyat. Jadi kita laksanakan program ni, tak lama lagi akan ada program. Tahun lepas kita dah buat unity, sukan unity. Jadi sukan unity ini kita anjurkan di peringkat negeri, pemenang di peringkat negeri akan mewakili negeri masing-masing untuk bertanding di peringkat kebangsaan. Syarat utama pasukan sukan yang menyertai acara sukan ini adalah kepelbagaian kaum. Paling-paling tidak ada dua kaum yang berbeza, 3 atau 4 dalam pasukan tersebut. Jadi mereka boleh menyertai. Maknanya ada elemen penyatu paduan dalam acara sukan tersebut. Jadi bila datang ke peringkat kebangsaan, mereka bawa penyokong-penyokong mereka di peringkat negeri yang pelbagai kaum tadi datang ke peringkat kebangsaan, berkumpul di satu tempat. Itulah moment of unity yang kita cuba create. Banyakkan forum, ruang-ruang seperti ini. Dan Cik Sobri, kalau boleh kongsikan sikit lah, walaupun belum lagi acara tersebut, agaknya penlibatan tu adakah seawal usia 10 tahun ke contoh, ataupun di pertengah tahun peringkat belia, peringkat remaja. Setakat ni belum ada lagi. InsyaAllah mungkin next year kita cuba
perluaskan lagi kepada peringkat yang lebih muda. Buat masa sekarang ni belia, remaja untuk menyertai ada, kalau tahun lepas hanya 2 acara, futsal dan juga netball. Tahun ini kita perbanyakkan lagi. Jadi siapa yang boleh, yang terror main basketball pun ada, badminton juga ada. Kita tambah acara lain. Jadi lebih besar penyertaan yang boleh kita libatkan. Okey, saya nak sentuh sikit. Tadi kita dah pergi dah, kita pusing balik. Tadi antara acara yang bakal dijalankan nanti adalah permainan tradisional. Tadi Cik Sobri ada menyebutkan tentang permainan congkak. Selain daripada itu, apa agaknya permainan tradisional? Namanya saya pun dah lupa. Yang baling slipper yang boleh cuba. Ni sebenarnya Jabatan Museum dia ada banyak buat program. Dia ada namakan Nostalgia Anak Kampung. Itu temanya ke? Kalau Zahan boleh ingat zaman kanak-kanak dulu yang baling saya selalu slipper, main ni. Saya selalu main tenteng. Ada saya suka juga main tenteng. Tenteng pun ada juga. Okey. Jadi congkak, baling slipper. Apa lagi antara sumpit. Ada satu sampai saya lupa nama. Nanti saya ingat saya tanya. Maknanya kena datang tengok pada 7 hingga 9 hari bulan ini. Memang saya kira kalau tengokkan banyak aktiviti ni, tapi semua melibatkan indoor ataupun ada juga di outdoor di ground floor. Cuma ini sebagai perasmian. Ini sebagai perasmian kepada program ini warisan kita. Dan selepas ini akan ada di seluruh negara. Kita berbentuk kembara. Maknanya berbentuk akan diadakan secara bersiri di seluruh negara. Dan kita telah pun pergi sebenarnya ke Melaka, saya sebutkan tadi, masyarakat Ceti, masyarakat Portugis, kita tengok warisan mereka di sana. Jadi, dan satu lagi di Siam, di masyarakat Siam di Kelantan. Jadi bila dah ada, kita dapat makluman bahawa remaja ataupun generasi muda masyarakat Siam ni, bahasa pun mereka makin kurang penguasaan. Jadi kita cuba buat satu program penguasaan bahasa Siam kepada masyarakat Siam itu sendiri. Dan komuniti kaum lain pun boleh menyertai acara walaupun kita buat di sekitar Wat Siam di Kelantan. Kaum etnik lain pun boleh datang melihat dan menyertai program tersebut. Boleh belajar bahasa Siam itu sendiri. Jadi antara mereka ni dia belajar untuk berbahasa sebenarnya. Ya, kepelbagaian. Contoh kalau macam Zahan sebut perayaan tadi kan, uniknya kita. Kalau kita musim perayaan, walaupun kita Melayu, pergi rumah kawan yang menyambut Tahun Baru Cina. Masa kita pergi, kalau kita pandai berbahasa Cina, Mandarin ke, kita berkomunikasi dalam bahasa Cina. Walaupun perlembagaan persekutuan menyebut bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi, semua digalakkan menguasai bahasa lain untuk mengeratkan lagi interaksi. Jadi bukanlah kata semua kena belajar bahasa Melayu saja. Selain daripada itu, kita boleh belajar bahasa lain sebagai medium untuk mengeratkan lagi hubungan. Nampak meriah walaupun kan, walaupun saya dah boleh rasakan suasana dan juga kemeriahannya tu. Bangga sebenarnya bila kita sedar dan kita hayati. Walaupun kita Melayu, kita dapat menguasai bahasa Tamil contohnya. Orang India dia dapat menguasai bahasa Cina. Contoh, kepelbagaian itu kita gabung jalin secara bersama, kukuhkan lagi perpaduan. Itulah kita sepatutnya setiap individu merasa bangga dengan perkara ini dan bangga pada negara kita. Cik Sobri, saya tertanya-tanyalah. Agaknya kalau masyarakat Portugis ni, apa agaknya antara makanan tradisi mereka? Saya pun lupa nama dia. Selalu kan kalau kita dengar Portugis ni, selalulah. Kalau kita pergi mana-mana yang dekat KL ni pun kan, ikan bakar Portugis. Iyalah tu, betul. Itu salah satulah. Tapi kita bercakap tentang kesahihan, adakah betul itu ikan bakar Portugis? Kita kena tengok nanti. Kita kena tengok juga. Dekat IOI City Mall nanti dia akan tunjukkan inilah makanan tradisional etnik Portugis. Kita akan sama-sama tengok nama dan rupanya dan boleh rasa sekali. Sekali boleh rasa lah. Ada sebarang demonstrasi masakan mungkin? Ada juga nanti ada dipamerkan di situ. Okey. Seterusnya, apakah antara perancangan pada masa hadapan oleh kementerian sendiri untuk kukuhkan perpaduan ini? Okey. Selain daripada kita kita perbanyakkan program-program ini, program-program yang berbentuk warisan, berbentuk menyemarakkan perpaduan ini, sebenarnya kita ada konsep. Sebenarnya ini program-program ini untuk promosi perpaduan sebenarnya. Selain daripada mengukuhkan jati diri, mengukuhkan semangat
cintakan negara. Kita juga sebenarnya ada satu pendekatan 5P. Ya. Kita akan buat penilaian. Kita akan buat penilaian kepada program-program yang kita laksanakan berkesan ataupun tidak. Ya. Pemantauan ke atas isu-isu tadi pun kita akan laksanakan juga. Dan juga kita akan buat intervention. Macam tadilah, macam mediator community tadi, peranannya untuk melaksanakan program intervensi. Bila berlaku apa-apa isu, kita akan turun pergi bagi nasihat. Dan konsep 5P namanya. Dalam masa yang sama, kita cuba perkukuhkanlah peranan pemerkasaan KRT tadi yang saya sebut. Kita cuba mantapkan peranan KRT ini supaya dapat menjadi satu badan sukarela yang ke depan di peringkat komuniti. Dia akan menjadi penghubung kepada badan-badan di peringkat komuniti yang lain. KRT supaya komuniti yang ada sekarang ni boleh sokong menyokong antara satu sama lain. Contoh macam kita di musim COVID itu hari. Musim PKP, kita ada satu program RT Cares. Maknanya rukun tetangga yang bersifat prihatin kepada masyarakat. Kita cari rakan strategik daripada pihak swasta untuk sama-sama menyumbang kepada mereka yang memerlukan. Kesan daripada PKP tadi, kita buat satu RT Cares, kita letak dalam satu macam tabung kepada keperluan mereka yang memerlukan bantuan asas. Kita pergi bagi bantuan ziarah rahmah namanya. Kita bagi bantuan kotak rahmah kepada komuniti yang memerlukan. Itu peranan KRT. Dan juga di musim musibah banjir melanda negara pada 1 tahun lepas. Masa ini kita gunakan SRS, Skim Rondaan Sukarela. Kita ada Unity, nama pun saya lupa. Ada satu pasukan yang turun membantu. Kalau katalah ada satu kawasan perumahan terjejas akibat banjir, kita turun sama-sama untuk bantu membersihkan kawasan yang dilanda banjir tersebut. Ada bantuan ni di bawah RT Cares juga. Di bawah inilah kita punya komuniti rahmah tadi. Ya. Saya tak terasa masa berlalu begitu pantas. Kita dah hampir sejam. Rasa macam baru. Jadi kita akan sambung lagi. Selepas ni ada lagi soalan-soalan yang bukanlah panas. Kita nak berkongsi dengan penonton. Saya takut bila dekat pilihan raya negeri jadi panas. Kalau boleh. Ini soalan mengenai acara ini, warisan kita. Okey, kita nak berehat dulu. Terus setia bersama dengan kami. Kita kembali lagi selepas ini. Kembali bersama dengan kami dalam program Ruang Bicara. Masih lagi kita membincangkan mengenai ini warisan kita, melestarikan perpaduan. Rasa macam rhythm. Saya suka sebut hari ini. Jadi, Cik Zobri, kita bercakap tentang perpaduan. Kalau tadi di awal rancangan kita menyebut tentang penerapan semangat patriotisme dan juga semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda. Dan kali ini kita bercakap pula tentang si cilik. Kanak-kanak. Ya, tabika perpaduan. Bagaimana peranan yang dimainkan oleh tabika perpaduan ini di dalam memupuk semangat patriotisme itu untuk secara tidak langsung mewujudkan perpaduan. Silakan. Okey. Terima kasih. Dengar macam suka kan untuk menerapkan nilai perpaduan di kalangan kanak-kanak yang kecil. Tabika Taska actually 4 tahun. Tabika 6. So nak menerapkan nilai-nilai perpaduan ni memang kita kena tengok kesesuaian kaedah lah. Kita tak boleh nak ajar dia hafal apa ni rukun negara. Jadi dalam modul pembelajaran tabika sekarang kita perkenalkan satu modul rukun negara satu dan modul urus diri. Modul urus diri. Jadi dalam urus diri walaupun namanya urus diri maknanya bangun tidur, lipat kain selimut, gosok gigi. Jadi walaupun benda tu tak nampak macam perpaduan. Jadi dia sebenarnya memberi kemahiran asas kepada anak-anak untuk berfikir lebih luas. Dan dalam modul rukun negara tadi, dalam buku modul rukun negara ini kita selitkan dengan gambar-gambar. Gambar-gambar kepelbagian kaum. Jadi dia start daripada usia awal kanak-kanak ini mereka dah didedahkan. Belik buku ada gambar tradisional masyarakat Cina dengan pakaian congsannya contoh. Jadi mereka kenal.
mereka kenal kaum Cina ada kebudayaan dia macam ini, kaum India ada kebudayaan dia macam ini. Dan bila dalam kelas mereka pun ada masyarakat Cina, jadi mereka lebih mengenali antara satu sama lain. Dan juga selain daripada modul rukun negara tadi, elemen perpaduan, kita juga mengajar bahasa asas komunikasi. Kalau dulu tak ada, kita ajar bahasa Tamil, asas komunikasi, bagi salam bila berjumpa. Jadi kita ajar bahasa Tamil, ajar juga bahasa asas Mandarin. Dan di Sabah Sarawak kita ajar bahasa Iban, bahasa Kadazan. Selain daripada itu, bahasa isyarat pun kita ajar untuk menghargai rakan-rakan OKU. Kita ada bahasa isyarat. Jadi bila mereka dah didedahkan dengan asas komunikasi yang melibatkan kepelbagaian kaum ini, bila mereka masuk ke peringkat sekolah rendah, mereka telah bersedia dengan keadaan bahawa dalam negara kita ini terdapat pelbagai kaum yang perlu kita hormat. Perlu kita hormat. Saya nak highlight satu perkara lah, Zahan, dalam kita hidup dalam bermasyarakat majmuk ini, 3 aspek. Tadi saya dah sebut tapi ringkas. 3 aspek utama yang perlu kita hayati betul-betul. Bila dalam keadaan pelbagai kaum, kita kena faham. Faham tentang kepelbagaian. Bahasa kaum Cina, apa dia punya adat dia macam mana. Perkara yang sensitif yang tak boleh kita sentuh, apa. Betul. Islam pula macam mana. Kita kena faham. Jadi bila kita faham antara satu sama lain, kita kena hormat. Jangan lagi memberi kenyataan berbau kebencian yang boleh menyentuh sensitiviti, kemarahan kaum lain. Bila kita faham, kita kena hormat dan kita terima perbezaan. Terima perbezaan yang ada, sama-sama kita meraihkan perbezaan. Itulah 3 aspek utama dalam hidup bermasyarakat. Balik kita pula kepada yang tabika tadi kan. Sebenarnya dalam bab tabika. So kita ajar kanak-kanak dalam bahasa isyarat semua ini supaya mereka bersedia menyertai ke peringkat sekolah dan lebih ramai lagi kawan-kawan yang pelbagai kaum tadi. So bila mereka faham, mereka lebih hormat dan mereka akan menerima sahabat-sahabat yang pelbagai kaum ini. Itulah. Okay. Kita tahu Kementerian Perpaduan secara keseluruhannya dalam usaha mewujudkan sebuah masyarakat yang pastinya bersatu padu demi kesejahteraan sejagat. Dan sedikit mungkin pandangan daripada Cik Sobri tentang pelibatan NGO dalam hal ini bagaimana? Sebenarnya memang untuk melaksanakan, menggerakkan program-program yang kita atur, yang kita susun dalam kerangka perpaduan yang saya sebutkan tadi, tak mampu kalau kementerian secara bersendirian untuk menggerakkan program. Jadi kita mengadakan kerjasama strategik. Selain daripada agensi-agensi kerajaan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Belia dan Sukan, kalau dalam kerajaan, kita juga mengadakan kerjasama strategik dengan pihak NGO, badan bukan kerajaan. Kita telah pun hasilkan satu plan rakan strategik NGO, Friends of Unity. Kita namakan mereka ini sebagai Friends of Unity, kawan-kawan kita untuk sama-sama melaksanakan. Kita ada satu grant lah, insentif. Termasuklah ini warisan kita ni. Kita ada satu insentif grant untuk kita bagi kepada pihak NGO. Jadi kita sama-sama melaksanakan program. Termasuklah ini warisan kita. Untuk ini warisan kita, saya juga ingin sebut kat sini, sekiranya ada NGO yang berminat untuk melaksanakan program berbentuk warisan ini, boleh kemukakan cadangan, kertas cadangan kepada kementerian untuk mendapatkan bantuan grant sebagai dana untuk mengendalikan program ini warisan kita ini. Kita ada lebih kurang, kita boleh bagi sehingga 50,000 satu NGO untuk mengendalikan program berbentuk warisan kita ini. Jadi setakat ni ada sebarang pelibatan daripada pihak NGO sendiri? Sudah banyak NGO yang kita adakan. Ini warisan kita yang kalau melibatkan etnik, mereka ada persatuan mereka masing-masing. Contoh kalau kita adakan macam yang baru lepas, majlis keamatan Gawai, NGO masyarakat Borneo. Jadi kita adakan program bersama mereka, mengadakan perayaan keamatan Gawai di Semenanjung. Jadi orang Semenanjung boleh tengok perayaan Gawai keamatan di sini, tak perlu pergi ke Sabah Sarawak lagi. Kita boleh sama-sama meraihkan
perayaan tersebut, menyaksikan, meraihkan perayaan tersebut melalui kerjasama dengan NGO yang berkaitan. Dan kita ada lebih daripada 100 sebenarnya NGO yang telah bekerjasama dengan kementerian sepanjang 2-3 tahun ini. Sudah banyak NGO yang bekerjasama. Kita telah hasilkan satu plan yang saya sebutkan tadi. Melalui plan NGO ini mereka tahu peranan bagaimana nak melaksanakan program. Kita ada garis panduan pelaksanaan program berbentuk perpaduan. Contoh ini salah satu program lah, ini warisan kita. Mereka juga boleh melaksanakan program berbentuk kenegaraan, dan juga bantuan kepada komuniti, komuniti rahmah tadi. Itulah bersama NGO. Saya teringat tahu tadi kita berbicara mengenai kanak-kanak. Yeah. Mungkin salah satu daripada usaha dalam penerapan tentang elemen perpaduan dan juga kesejahteraan secara keseluruhannya, kita boleh terapkan antaranya ialah mereka ni didedahkan dengan pertandingan berpantun, bersyair ataupun sajak. Mungkin secara langsung dapat memupuk ataupun orang kata tu menanam sifat sayangkan negara dalam diri mereka. Betul. Memang setiap tabika sebenarnya memang kita terapkan nilai-nilai kreativiti. So kita cikgu-cikgu tabika sebenarnya kita beri latihan bagaimana nak mendidik dengan kreativiti, alat bantu mengajar yang kreatif. Dan juga bila kita pergi saja lawatan ke tabika-tabika perpaduan, kami mesti disambut dengan lagu-lagu yang patriotik, yang mana cikgu mereka sendiri yang latihkan mereka. Jadi melalui nyanyian lagu-lagu patriotik, dengan pantun yang patriotik, mereka dapat menghayati nilai-nilai kenegaraan dengan lirik-lirik berbentuk perpaduan. Mereka lebih sedar, lebih menghayati nilai-nilai perpaduan. Lagi satu saya kira antara faktor lain dalam kita memberikan pendedahan awal kepada kanak-kanak ni, mungkin mereka harus menjadikan bahasa Malaysia ni ataupun bahasa Melayu ni sebagai bahasa utama. Kadang-kadang kita tengok anak-anak kecil ni, oh saya tak pandai berbahasa Melayu. Dan ada juga dalam kalangan ibu bapa yang merasakan itu adalah satu kebanggaan. Kalau kita tengok di negara seperti Indonesia maupun Thailand, mereka amat bangga dengan bahasa kebangsaan mereka. Jadi Cik Sopri, bagaimana sebenarnya untuk kita betul-betul merasa bangga dengan bahasa kebangsaan kita, terutama dalam kalangan kanak-kanak? Okey, betul lah. Bahasa ni pun sebenarnya satu warisan juga. So kita pun ada satu program untuk bahasa itu sendiri. Contoh yang akan kita laksana kolokial bahasa Jabatan Arkib. Arkib akan buat satu majlis, dia akan kumpul bahasa-bahasa ni untuk diberi pendedahan kepada masyarakat, termasuk yang daripada kanak-kanak lagi. So mereka lebih tahu, lebih menghormati bahasa, khususnya bahasa kebangsaan kita ini. Kita juga bekerjasama dengan pihak DBP sebenarnya, bagaimana nak memartabatkan bahasa Malaysia ini sebagai bahasa kebangsaan. Dan penerapan ini memang di peringkat tabika pun kita akan terapkan. Kita terapkan penguasaan bahasa Malaysia ini. Cikgu-cikgu tabika yang main peranan untuk memastikan anak-anak didik mereka ini memartabatkan, menghormati bahasa kita itu. Maknanya walaupun dalam perlembagaan menyebut bahasa kebangsaan bahasa rasmi, kita kena, semua kaum perlu menghormati bahasa kebangsaan. Dalam masa yang sama, bahasa lain juga boleh dipelajari untuk mengeratkan Jadi di kesempatan ini saya memberi peluang kepada Cik Sopri untuk mewawarkan kepada antero dunia. Kita banyak berbincang tentang perkara-perkara perpaduan. Untuk ramai-ramai sebenarnya datang, kita nak tarik minat, nak tarik ini warisan kita kepada ini warisan kita, melestarikan perpaduan di IOI City Mall Putrajaya pada 7 hingga 9, 3 hari. Jadi kalau siapa nak tengok Borea yang dipimpin oleh Izzat Lazim, boleh datang tengok. Persembahan sketsa daripada Negeri Sembilan, datanglah tengok pada 7 hingga 9 Julai di IOI City Mall Putrajaya. Dan akan diadakan majlis perasmian oleh Yang Berhormat Menteri Perpaduan sendiri pada 9 hari bulan itu hari Ahad pada 2:30 petang. Jadi masa ni lebih banyak persembahan kebudayaan akan disediakan. Dari jam berapa tu? 10 pagi hingga 10 malam. Disambung dengan waktu operasi perniagaan mereka. Jadi silalah datang beramai-ramai, khususnya masyarakat di Putrajaya, Kuala Lumpur dan Selangor yang berdekatan. Jangan lupa nanti nak tengok apakah antara makanan tradisi Portugis. Nak rasa makanan Portugis. Ada tak ikan bakar Portugis tu? Kita tengok besok nanti. Kita tengok.
Okey. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada tamu kita, Encik Muhammad Sobri Mat Daud selaku Setiausaha Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Perpaduan Negara. Terima kasih, Terima kasih Encik Sobri. sekali. Terima kasih. InsyaAllah ada rezeki saya bolehlah singgah sebentar. Kena singgah. InsyaAllah 3 hari mungkin. Kalau sempat insyaAllah saya akan singgah. Jadi kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dalam program Ruang Bicara selama 1 jam. Kita jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum.